KPM. La 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 la. Ui, teranglah hari ni. Sesuai betul ni kalau nak buat penanaman semula, tanam semula pokok-pokok hiasan. Cikgu potonglah keratan batang ni supaya cikgu boleh tanam dekat pasu yang lain. Hai cikgu. Hai, Cikgu buat apa tu? Inilah Sean, cikgu nak tanam semula tumbuh-tumbuhan hiasan ni sebab pasu dia dah penuh, Sean. Cikgu, boleh ke macam tu? Boleh tak tumbuhan tu hidup dengan keratan batang je macam tu? Boleh sebab tumbuhan ni dia menjalankan pembiakan secara asek, Sean. Pembiakan seks? Apa tu, cikgu? Tak apa. Nanti cikgu terangkan, Sean. Sebelum tu, Sean tolong saya, Sean. Sean nak tolong potong? Okey, boleh, cikgu. Okey. Sean pilih yang mudah ditanam. Okey, Sean potong. Kita ambil yang lain. Okey. Yang ni boleh, cikgu? Boleh. Boleh ya, saya potong sini? Ya. Okey, lepas tu, okey. Sean cuba masukkan dekat dalam tanam tu, Sean. Okey. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Karunisa. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Sean sihat? Sangat sihat Cikgu. Dan untuk sekarang pun kita nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Lina. Hai Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya dari tadi saya tunggu-tunggu Cikgu tak jawab-jawab. Apa yang Cikgu sebutkan tadi? Apa itu pembiakan seks, Cikgu? Okey, baik Sean. Hari ini kita akan belajar apa, Sean? Kita akan belajar Sains Tingkatan 1. Tekan bawah, Cikgu. Bab yang keempat. Ya. Yang ni. Okey, kita akan belajar Sains Tingkatan 1. Bab yang keempat, iaitu tajuk dia pembiakan seks dan aseks. Okey. Okey, baik. Standard kandungan dulu. Boleh, Sean? Boleh, Cikgu. Okey, standard kandungan kita pada hari ini ialah pertama, pembiakan seks dan aseks. Dan yang kedua, kita akan mengetahui tentang sistem pembiakan manusia. Okey, baik. Seterusnya kita lihat dulu apa yang kita nak capai hari ini, ya Sean, ya. Standard pembelajaran. Pertama, murid dapat membanding dan membezakan pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Yang ketiga, berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik. Dan yang keempat, kita akan membanding dan membezakan gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan. Belum sampai lagi, Sean, pembiakan seks itu apa? Okey, sebelum tu, Sean dan murid-murid di rumah, ya, apa yang kita perlu ketahui adalah maksud pembiakan. Okey, pembiakan ialah satu proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Okey, maksudnya penghasilan anak. Baik. Pembiakan juga adalah merupakan satu ciri asas bagi setiap organisma hidup. Okey, belum sampai lagi. Apa dia lagi? Okey, cara pembiakan secara asasnya kita ketahui adalah dengan cara melahirkan anak dan juga bertelur. Kita tahu manusia melahirkan anak, ikan paus juga melahirkan anak, dan ayam ataupun burung akan bertelur. Ada juga haiwan lain yang akan bertelur. Okey, baik. Kita lihat. Ini dia jenis pembiakan untuk pengetahuan Sean dan murid-murid di rumah. Ada dua, ya. Okey, yang pertama ialah pembiakan seks. Dan yang kedua ialah pembiakan aseks. Okey, kita lihat, ya. Perbezaan. Baik, pembiakan seks melibatkan sel pembiakan. Manakala pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Okey, contoh untuk pembiakan seks berlaku kepada manusia, berlaku kepada haiwan-haiwan peringkat tinggi seperti mamalia, burung, ikan, reptilia dan juga amfibia. Selain itu, ia juga berlaku kepada tumbuhan berbunga. Okey, dekat atas meja tu kan, Sean, ada model-model haiwan pembiakan seks. Macam ada katak,
Yang ini tu. Ya. Okey, jadi haiwan-haiwan itu adalah haiwan peringkat tinggi maka menjalankan pembiakan seks. Begitu juga dengan pokok bunga matahari. Yang ini tu. Ya, sebab dia tumbuhan berbunga. Biasanya tumbuhan berbunga tu yang akan menjalankan pembiakan seks saya tu. Betul. Okey, manakala untuk pembiakan seks pula ia berlaku kepada tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang dan juga organisma ringkas seperti ameba, hydra dan juga paramecium. Maknanya pokok yang kita tumbuh tadi menggunakan keratan batang tu Igu menjalankan pembiakan seks saya tu. Ya, betul sekali Sean. Sean, dekat atas meja tu ada contoh-contoh organisma ataupun tumbuhan yang menjalankan pembiakan secara seks. Yang ini ada halia, ada lobak, ada bawang kan. Dan juga tumbuhan tu pokok setawar yang dalam pasu tu. Yang ini Igu? Ya, itu juga menjalankan pembiakan secara seks sebab dia tidak mempunyai bunga. Okey, boleh faham Sean? Faham Igu. Okey, baik. Jadi kita akan ini adalah contoh untuk pembiakan seks. Okey, baik. Jadi kita akan lihat secara terperinci apa itu pembiakan seks. Baik. Okey, pembiakan seks ni dia melibatkan dua induk iaitu induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan iaitu sperma. Manakala induk betina yang membawa sel pembiakan betina iaitu ovum. Okey, baik, kita lihat yang dikatakan induk jantan tadi dia mempunyai testis dan dia akan menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Cikgu, saya nak patah balik kepada slide sebelum ni, Cikgu. Cikgu tadi sebut pembiakan seks ke pembiakan seks tadi? Yang ini pembiakan seks. Pembiakan seks. Okey, mungkin saya salah dengar tadi. Kita akan lihat secara perinci pembiakan seks dahulu. Okey, baik, Cikgu. Okey, baik. Kita lihat dulu ciri-ciri untuk pembiakan seks. Tadi dia mempunyai induk jantan, dia mempunyai testis dan testis itu akan menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Okey. Dan ia juga daripada induk betina yang mana induk betina mempunyai ovari dan menghasilkan gamet betina iaitu ovum. Ini untuk pembiakan seks. Okey, baik. Seterusnya, ciri-ciri pembiakan seks yang lain juga dia akan menghasilkan generasi baharu ataupun anak yang berbeza daripada induknya. Maksudnya anak mukanya tak sama dengan muka ayah. Ya kan? Contoh paling mudah macam kita lah, macam saya dengan muka mak saya memang tak sama 100%. Ya. Ada nampak ciri-ciri macam sama tapi dia tak sepenuhnya sama lah, Ibu. Okey, betul. Macam Sean pun tak sama 100% dengan ayah Sean kan? Ya, Ibu. Okey, so itulah ciri-ciri pembiakan seks. Itu menunjukkan bahawa wujudnya variasi genetik pelbagai rupa. Okey, baik. Untuk yang ni pula, macam mana boleh terbentuknya bayi dalam kandungan? Okey, dia melibatkan satu proses pertama iaitu proses persenyawaan. Proses persenyawaan? Ya. Proses persenyawaan itu maksudnya apabila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum. Okey. Persenyawaan ni pula ada dua, Sean. Ada dua. Untuk pembiakan seks ada proses persenyawaan dan ada dua jenis proses persenyawaan. Jenis persenyawaan iaitu persenyawaan dalam yang mana nukleus gamet jantan akan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Okey. Dan persenyawaan luar, nukleus gamet jantan akan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Okey, nak tahu contoh dia? Ya, Cikgu. Okey, contoh dia pepatung menjalankan persenyawaan dalam. Okey, ini gambar cikgu ada buat. Contohnya pepatung yang kita nampak dia berterbangan kat luar tu, dia akan menjalankan persenyawaan dalamlah macam haiwan lain macam kucing, macam ayam. Jadi itu adalah contoh-contoh persenyawaan dalam. Okey, untuk persenyawaan luar pula oleh ikan. Ikan ni tinggal di mana, Sean? Dalam air lah, Ibu. Ada tinggal dalam air kan? Cuba tengok kat depan tu ada contoh persenyawaan luar. Okey, nampak ada dua ekor ikan kan? Ya, betul. So itu ikan jantan dengan ikan betina. Okey, jadi bagaimana persenyawaan luar berlaku di mana induk jantan akan mengeluarkan sperma di dalam air dan induk betina akan mengeluarkan ovum di dalam air. Jadi dalam air tu nanti sperma dengan ovum akan bercantum. Maknanya bukan di dalam badan induk betina. Okey. Maknanya kalau saya nak fahamkan, persenyawaan dalam tu berlaku apabila persenyawaan tersebut berlaku dalam badan haiwan tersebut. Betul. Tapi kalau persenyawaan luar adalah di luar. Ya. Kebanyakannya untuk hidupan akuatik lah. Macam ikan,
Okey. Ya. Baik, seterusnya pembiakan seks. Ini yang kita tahu tadi. Pembiakan seks menghasilkan individu baharu oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Dia tak ada sperma, dia tak ada ovum tau. Oh, Okey. okey. Macam tumbuhan tadi kan, dia Ya. tak ada sperma, dia tak ada ovum. Kita tanam je, dia terus boleh hidup. Okey, baik. Pembiakan seks ni ciri-cirinya hanya satu induk. Maknanya daripada satu pasu pokok dia boleh membiak. Okey. Okey, dan persenyawaan tidak berlaku. Selain itu, individu baharu yang dihasilkan adalah seiras. Ni sama 100%. Ya. Macam tumbuhan yang kita tanam tadi, induk dengan anak dalam pasu kecil dia tu sama. Okey. Okey, boleh faham kan Faham, pembiakan Ibu. seks? Okey, baik. Dan variasi tidak wujud dalam kalangan anak serta dia ada 5 cara pembiakan seks. Dia ada 5 cara. Ya. Okey, yang pertama belahan dua, pertunasan, yang kedua, yang ketiga penjanaan semula, yang keempat pembentukan spora, Ya. dan yang kelima pembiakan vegetatif. Ya. Okey, kita lihat yang pertama, belahan dua dijalankan oleh contohnya seperti ameba. Okey, kita boleh nampak sel induk ameba tu satu, nukleus dia akan membahagi menjadi 2. Jadi sitoplasma akan membahagi, maka 2 sel anak terbentuk. Dan yang 2 sel anak yang terbentuk ni adalah seiras saya ikut. Seiras. Sama lah. Dia sama dengan induk dia. Okey. Dia sama kan? Okey, manakala yang kedua pertunasan. Contohnya seperti hydra. Ini Ya. pun adalah organisma yang sangat kecil. Okey, jadi dia akan keluar tunas yang baharu. Ya. Apabila dia matang, maka dia akan putus daripada induknya. Okey. Okey, seterusnya penjanaan semula. Okey, contohnya seperti planaria. Okey. Okey, planaria ni kita potong dia dua bahagian, kepala dengan badan. Okey, apa yang berlaku? Bahagian kepala akan tumbuh badan dan bahagian ekor dia akan tumbuh kepala. Wow. So ini contoh-contoh bagi haiwan seperti tapak Sulaiman juga. Ya. Ya, dia akan tumbuh bahagian badan yang baru. Okey. Okey, baik. Yang keempat, pembentukan spora. So ini contohnya seperti pokok paku pakis. Paku pakis mempunyai sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Ya. Apabila sporangium pecah, spora akan diterbangkan angin. Okey. Dia pergi ke tempat lembap, jadi dia akan tumbuh menjadi paku pakis yang baru. Okey. Jadi nanti paku pakis itu sama macam paku pakis asal. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni adalah pembiakan yang terdiri daripada salah satu bahagian tumbuhan seperti akar, seperti daun. Okey, pembiakan vegetatif ni ada 3, iaitu akar seperti lobak. Ya. Okey, lobak merah. Yang ini? Lepas tu ubi keledek daripada akar. Ya. Dan seterusnya batang. Contohnya seperti ubi kentang. Okey. Ubi kentang, rumput yang banyak kat rumah kita tu. Okey, lepas tu bawang. Bawang merah, bawang putih yang ada tu melalui batang. Jenis bawang. Okey. Baik, dan yang terakhir daun. Okey, contohnya seperti daun setawar, akan tumbuh daun-daun kecil ni. Ya. So dia akan jatuh ke tanah, so dia akan membiak menjadi tumbuhan yang baru tu. Yang macam ni? Dia ada daun kecil kan kat hujung dia. Ya. Dia ada baru nak tumbuh. So kalau dia jatuh ke tanah, so dia akan membiaklah. Itulah pembiakan seks. Okey juga. Okey. Baik. Sean. Okey, macam mana? Sean boleh? Saya rasa boleh ikut juga. Saya boleh ikut, faham. Okey, Boleh. bagus Sean. Ya. Okey Sean, dekat tangan Sean tu ada beberapa contoh organisma. Yang ini ke? Boleh kita tunjukkan dekat rakan-rakan kat rumah apa contoh-contohnya kan. Ya. Okey, so Sean akan mengelaskan organisma-organisma tersebut kepada jenis pembiakannya tersendiri, iaitu pembiakan seks ataupun pembiakan aseks. Okey. Jadi Sean, boleh mulakan? Okey, Igu, saya ke sana, Igu. Yes. Okey, Boleh, baik. Sean. Kita mulakan dulu dengan pembiakan seks, ya, Igu? Tak Ataupun apa, apa Sean, yang ada dalam tangan saya lah, Igu. Sean, Okey. lekatkan. Ikut jenis pembiakan. Okey, Okey, pembiakan. Sean ada apa tu gambar pertama? Ini gambar Halia, Igu. Okey, saya rasa ini adalah seks. Halia seks. Okey, Okey. kita semak nanti ya, kawan-kawan. Ini ada burung, Igu. Okey, Burung adalah pembiakan haiwan dari peringkat pembiakan tinggi seks. menjalankan pembiakan seks.
Okey, ini adalah gambar bawang ya. Bawang, ya. Okey, bawang Ya. nampak ya dia punya akar tadi. Dia berkembang melalui akar. Yang ini pula adalah gambar katak. Katak adalah sejenis Katak. amfibia. Ya betul, yang menjalankan pembiakan seks kan Cikgu? Okey, nanti Okey. kita tengok ya Syah. Dan ini pula adalah pokok bunga matahari. Okey. Tapi yang ni saya rasa dia menjalankan pembiakan seks kerana ia adalah pokok yang berbunga. Betul, tepat sekali Okey. Syah boleh ingat. Yang ini adalah ameba. Ameba. Kalau tak silap saya menjalankan pembiakan seks. Faham, Di mana melalui ia apa membuat tadi? dan secara dia akan Belahan. macam belahan ya. Belahan dia dua, betul. Yang ni adalah Buaya. buaya. Buaya adalah sejenis reptilia. Ya. Okey. Dan ini pula Seterusnya, adalah Syah ada apa? ubi Cikgu. Ubi kentang. Ubi kentang. Okey, kentang. Kita Okey. makan setiap hari sedap kan? Ini Cikgu monyet Cikgu. Itu Kawan orang saya. utan, Sean. Orang utan. Orang utan. Oh, Yes. maaf salah nampak. Pembiakan Okey, seks. Orang utan. Sebab dia pembiakan mamalia seks. Cikgu. Ya, betul. Dia Yang adalah ni pula mamalia. kejap saya nak Paku tengok. pakis. Paku pakis secara Tadi apa? seks. Secara seks, pembiakan secara Ikan, seksplora. menjalankan pembiakan seks, persenyawaan luar. Ini saya Pandai, ingat. Sean. Boleh ingat dengan jenis persenyawaan sekali, Ya. Sean, ya? Dan ini yang terakhir, paramisia, Cikgu. Paramisia. Yang menjalankan pembiakan seks. Okey, betul. Kalau Ya. ikutkan, memang betul semua jawapan. Okey, Sean. Kita pergi kepada soalan kedua dulu sebelum Soalan yang kedua, saya Igu. nak bagi Sebelah ganjaran. sini. Saya berdiri sebelah sana, Igu. Okey. Okey. Untuk yang soalan pertama tadi, murid-murid di rumah, Abang Sean dah mengelaskan mengikut jenis pembiakan dengan tepat sekali. Okey, boleh tak saya dapatkan ganjaran kalau ada untuk aktiviti saya tadi? Boleh. Sean boleh ambil 1 bintang. 1 bintang untuk saya. Terima kasih Cikgu. Saya Sean lekatkan pilih di sini di bintang merah. papan ganjaran saya. Okey. Okey, Sean. Untuk soalan yang kedua. Ya, Cikgu. Okey, kita lihat ada perbezaan ataupun banding beza antara pembiakan seks Yang ni dengan kan, Igu? pembiakan Okey. seks. Ya. Okey, Sean nanti boleh cabutkan tu ya, lekat Okey. dia. Ya. Okey, dekat kiri tu cuba Sean bacakan secara ringkas apakah ciri-ciri pembiakan yang ada di sebelah kiri tu. Baiklah, melibatkan 2 induk, Aha. melibatkan sel pembiakan, Ya. berlaku proses persenyawaan dan anak berbeza dengan induk. Sean rasa Okey. tu pembiakan apa? Yang ni saya dah tahu dah, Igu. Okey. Yang ni adalah sebab yang ni apa yang saya nampak melibatkan sel pembiakan. Aha. Ini adalah apa Pembiakan? namanya, pembiakan seks, Igu. Yes, tepat Sean. Okey. Okey. Ini dia. Sean kena cabut dulu. Dah cabut dah? Dah cabut dah, Igu. Okey. Okey. Dan yang ni pula, Igu, saya bacakan ya dulu. Okey, Sean bacakan Sean. Hanya 1 induk terlibat, Ya. tidak melibatkan sel pembiakan, Ya. tidak berlaku proses persenyawaan Ya. dan anak sama dengan induk dan ini sememangnya Ya, pembiakan pembiakan seks. Yes, tepat sekali. Ya. Okey, pandailah Sean hari ini. Sebab cikgu yang ajar. Okey. Okey, cikgu. Dan untuk ni ada ganjaran ke, cikgu? Mesti ada. Sean Ya. boleh pilih ganjaran bintang warna apa Sean nak? Okey, saya ke sana, cikgu. Okey, silakan. Kali ni saya pilih warna hijau pula, cikgu. Boleh? Cemerlang sekali. Okey. Okey, 2 bintang untuk Sean. Ya, dan sebelum kita berehat, cikgu, saya nak tanya, cikgu, boleh tak cikgu rumuskan sedikit apa yang kita dah belajar setakat ini, cikgu? Okey, setakat ini kita dah belajar jenis pembiakan seks dan aseks dan juga contoh-contoh organisma yang terlibat dalam pembiakan seks dan pembiakan aseks. Jadi Ya. murid-murid di rumah perlulah mengetahui ciri-ciri untuk pembiakan seks dan contohnya beserta dengan ciri-ciri untuk pembiakan aseks dan contoh-contohnya. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ni di slot menengah rendah di Didik TV KPM.